Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi guys, ini adalah Samsung S21 Ultra. Ya, aku tahu video ni dah lambat sebab apa nak buat macam mana kan. Aku terpaksa beli sendiri sebab apa sekarang Samsung dah tak bagi review unik kepada non-media punya YouTuber macam tu. So tak ada masalah, kita beli sendiri. Jadi, dalam video kali ni, aku tak akan buat video tipikal unboxing macam biasa-biasa sebab apa dah lambat dah pun video ni, dah basi dah pun. Jadi dalam video kali ni, aku nak kongsi kepada korang beberapa perkara yang aku jumpa yang aku rasakan agak menarik tentang Samsung S21 Ultra ni. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. So, dari segi spesifikasi secara ringkas, ia mempunyai skrin bersaiz 6.8 inci jenis Dynamic 2x AMOLED 120Hz, Quad HD punya resolusi lebih kurang macam tu. Dari segi SoC menggunakan Exynos 2100 5nm ataupun Snapdragon 888 untuk pasaran global. Dari segi varian yang aku punya ni adalah 12GB RAM dengan 256GB storage, tak boleh expandable memory, dan dia ada varian sampai 16GB sehingga 512GB storage macam tu. Dari segi bateri, 5000 mAh dengan pengacasan wired 25W dan tanpa wayar 15W. Dari segi kamera, mempunyai lebih kurang 4 kamera di belakang dengan satu sensor tambahan di belakang dan juga satu selfie kamera. Dan of course mempunyai stereo speaker yang dituning oleh AKG. So, itu seberingkas berkenaan dengan dia punya spesifikasi ringkas lah. Now, jom kita tengok apakah perkara yang menarik tentang Samsung S21 Ultra ini. Benda pertama, yang paling obvious bila korang beli peranti ini, yang paling menarik adalah berkenaan dengan dia punya kotak ni. Kalau korang boleh nampak, dia punya kotak kali ni halus je guys. Di mana apa aku boleh katakan, dia mengikut jejak langkah Apple, iaitu untuk mengetengahkan, menjaga alam sekitar macam tu. Di mana apa aku boleh katakan, itu hari bukan main seko-seko bahan Apple kan. Sekarang seko-seko ikut dia kan. Apa kejadah semua ni kan. Itu hari bermula dengan Xiaomi, sekarang Samsung pun dah mengikut jejak langkah yang sama dengan memberikan kotak yang nipis. Di mana dia bukan nipis saja guys. Dia nipis dengan membuang beberapa perkara tau. Dia bukan nipis semata-mata macam jaga alam sekitar, kita bagi kotak nipis dengan memberikan benda yang sama. Tak. Kotak nipis dan tak memberikan adapter pengecasan. So sekarang, apa yang korang dapat kat dalam ni adalah hanyalah, kalau kita buka sekarang, korang akan dapat dia punya telefon, kita keluarkan dahulu. Lepas tu korang akan dapat satu kotak yang mempunyai, belakang ni SIM jatuh. Dan dekat dalam ni terdapatnya manual yang kita takkan baca kan. Lepas tu korang akan dapat lah dia punya wire ni. Wire dia iaitu Type-C kepada Type-C, PD charge kan. Itu saja guys. Itu saja dalam kotak guys. Itu saja guys. Dan apa aku boleh katakan, surprisingly dalam satu sudut semenjak daripada iPhone 12 siri tu hari, aku kind of like this new design of kotak. Bukan sebab aku adalah seorang penggiat mesra alam, penggiat alam sekitar. Tak. Disebabkan aku rasa kotak dia nampak lebih kemas. Lagi mudah aku nak simpan tau. Sebab apa, aku dapat banyak phone kan. Jadi banyak kotak nak kena simpan. So dengan nipisnya kotak macam ni, dia senang nak susun dan senang nak arrange kat aku punya almari. Now, perkara seterusnya yang aku rasakan agak menarik tentang S21 Ultra ni pada awal penggunaan aku ni adalah dari segi dia punya design. Di mana untuk model kali ini, dia punya main highlight dia adalah berkenaan dengan dia punya design kamera ni. Di mana kalau korang nampak design kamera dia ni macam bercantum dengan frame kan. Dan juga of course dia punya pemilihan color warna matte black ni lah. Dia panggil sebagai Phantom Black. Di mana apa aku boleh katakan, warna ini super cantik lah guys. At first aku macam skeptical lah kan. How pretty warna hitam tu boleh jadi cantik kan. Tetapi lepas memegang, membeli dan menggunakannya, apa aku boleh katakan, aku suka tau warna hitam dia ni. Ini adalah antara telefon yang aku boleh katakan kalau korang pakai casing memang rugi gila. Sebab apa, dia punya finishing ni memang cantik, warna dia memang kemas guys. Cuma satu benda yang aku perlu bagi tahu korang bahawa, walaupun dia cantik dan kemas, tetapi dia masih lagi sebuah telefon yang sangat-sangat slippery guys. Sebab apa, satu adalah besar, yang kedua dia adalah ni chain matte finish kan. Jadi bila korang pegang sambil baring ke apa, dia mudah untuk tergelincir, mudah untuk terbabas daripada genggaman tangan korang. Tetapi ada satu benda yang worth to mention, benda yang aku boleh katakan benda kecil tapi aku ambil berat ataupun aku suka tentang penambahbaikan ini adalah dari segi dia punya side frame ni. Di mana untuk kiri dan kanan ni, kedua-duanya bila korang pegang, dia punya frame kiri kanan dekat bawah ni, tempat pegang korang ni lebih flat, lebih flatter. Dia tak macam tajam curvy tau. Dia lebih flatter. Di mana bila korang pegang kan, korang rasa lebih grip, lebih mudah untuk handle dalam satu tangan. Perkara seterusnya yang aku boleh katakan agak menarik tentang S21 Ultra ni adalah of course berkenaan dengan dia punya paparan lah. Jadi memang totally hands down,
Samsung memang antara peranti mempunyai paparan yang tercantik dalam pasaran mobile phone lah. Di mana untuk kali ini dihadir dengan paparan bersaiz 6.8 inci, sedikit kecil daripada S20 Ultra yang lepas, iaitu S20 Ultra adalah 6.9, ini adalah 6.8, dan dia masih lagi maintain dengan 120Hz Dynamic kali 2 AMOLED lah, dan dengan kadar resolusinya Quad HD guys. Di mana apa aku boleh katakan untuk paparan kali ni, ada dua benda yang aku suka tentang paparan ini. Adalah yang pertama, dari segi dia punya screen tu semakin flat, dia punya flattenness of the screen. Jadi aku memang lebih suka screen yang flat lah, dia lebih praktikal. Yang kedua adalah penggunaan 120Hz dalam resolusi Quad HD, di mana sebelum ni tak ada tau. Dan walaupun dia adalah adaptive punya smoothness, tetapi bagi aku ia adalah satu pembawakan yang menarik, di mana korang boleh maximize the useness of this phone guys. Perkara seterusnya aku suka tentang Samsung S21 Ultra untuk kali ni adalah berkenaan dengan dia punya OS ataupun software dia. Jadi macam korang tahu, S21 Ultra ni hadir dengan Android 11 berasaskan Samsung UI 3.2 ke 3.1 macam tu. Di mana apa aku boleh katakan, OS dia tu lebih licin, lebih smooth, dan aku paling suka adalah dia punya slide to down punya notification ni. Di mana aku tak tahulah, design ni nampak lebih matured lah. Lebih ringan tapi matured. Apa aku boleh katakan dari segi penggunaan sehari-harian, ini adalah OS yang semakin licin dan dia punya cartoonish tu dah makin tune down tau. Makin tone down ke tune down macam tu. Di mana korang dah nampak ia semakin profesional. Korang tak nampak macam previous cartoonish Samsung UI lagi. Ini adalah sebuah UI yang laju, matang dan clean. Perkara seterusnya yang aku rasakan yang aku jumpa, boleh aku katakan agak menarik untuk penggunaan awal berkenaan dengan Samsung S21 Ultra ni adalah berkenaan dengan dia punya performance lah. Senang cerita related to dia punya chip dia. Jadi macam korang tahu, macam aku cakap tadi, dia menggunakan Exynos 2100 5nm. Jadi untuk pasaran luar akan pakai Snapdragon 888 kan. Apa aku boleh katakan, of course dari segi penggunaan awalan aku ni memang tak ada masalah lah. Semuanya rasa laju, semuanya rasa ringan, everything rasanya sangat-sangat pantas lah. Dan benda yang aku boleh notice adalah dari segi dia punya battery life tau. Sebab apa? SoC tu berkait juga dengan dia punya battery life. Sebab apa? Dia dah guna 5nm. So dari segi efficiency tu mungkin lagi better. Di mana ini adalah antara the best battery life yang ada pada peranti Samsung flagship yang aku pernah guna setakat ini. Di mana previously pada Fold 2 ke, S20 Ultra ke, Note 20 Ultra ke, aku boleh dapatkan sehari tu macam petang pukul 4 tu bateri tu dah nyawa-nyawa ikan lah. Tetapi dengan S20 Ultra ni, sepanjang guna aku dalam sehari 2 ni, aku boleh dapat bateri tu sampai pukul 8 malam, berbaki tu masih lagi 20-30% tau. Which is bagi aku sangat-sangat impressive. Kalau nak dibandingkan dengan dia punya spesifikasi yang memang makan bateri ni, apa aku boleh katakan, dia punya bateri efficiency tu nampak macam improve banyak. So, perkara terakhir yang aku boleh katakan menarik tentang peranti ini, yang memang worth to be mentioned, yang memang highlight tentang peranti ini, of course berkenaan dengan dia punya kamera. See, kalau korang nampak kamera dia memang besar gerabak tu kan, of course something might and should happen dekat kamera dia ni kan. Di mana untuk kali ini, dari segi sensor utama tu masih lagi sama, menggunakan 108MP. Tetapi dia sekarang menggunakan periskop 10MP saja. Sebelum ni adalah 48MP tak silap aku. Dan dia mempunyai secondary telephoto 10MP juga. Dan yang terakhir adalah dia punya ultra wide angle 8MP. Apa aku boleh katakan, kita tak nak cerita terlalu teknikal pasal kamera dia, tapi apa yang aku boleh notice, ini adalah aku punya perkara yang aku notice yang menarik tentang kamera dia kali ni adalah dari segi dia punya stability of capturing the image. Macam itulah nama panjang dia kan. Di mana macam contoh korang tengok gambar sekarang, ini adalah gambar yang aku ambil ketika memandu semalam dalam kadar kelajuan 200km sejam dengan sebelah tangan pegang steering, sebelah tangan lagi pegang telefon yang besar slippery macam ni. Jadi memang tak yakin, tak stable kan. Tapi ia masih lagi mampu mengambil gambar yang pegun, gambar yang sharp, gambar yang stable. Apa aku boleh kata bila aku tengok tu, aku impress kot. Dan apa yang aku notice selain daripada itu adalah dari segi dia punya stability ketika zoom in tau. Tapi untuk yang model kali ni, apa aku boleh katakan, mungkin due to ada dua macam zooming punya sensor, dan kedua-dua sensor tersebut mempunyai OIS. Apa aku boleh katakan, gambar pada takat 30 kali memang sangat-sangat cantik, usable, okey, lebih banyak better. Dan surprisingly, gambar pada tahap 100 kali lebih mudah untuk ditangkap tau. Kalau sebelum ni, kalau korang nak ambil gambar 100 kali tu kan, korang kena betul-betul steady tangan tau. Kalau tidak, gerak sikit dia lari. Dia lari, dia punya viewfinder tu kan. Tapi sekarang dia lebih steady, lebih stable. So, overall, apa aku boleh rumuskan setakat penggunaan singkat ini ni adalah short review bukan long review Jadi korang jangan kecam sangat tau. Ini lebih kepada macam first few days punya impression ataupun review. Apa aku boleh rumuskan, apa yang ditawarkan oleh peranti S21 Ultra ni adalah as expected daripada Samsung lah. So now adalah soalan cukup mas. So kalau anda kata korang adalah daripada S20 Ultra, berbalakkah korang upgrade? Totally yes. Sebab apa? Ini lebih premium nampak rupa dia.
Yang ini bateri lebih better, ini performance lebih better, dan yang paling penting masalah autofocus kat sini dah tak ada guys. So soalan kedua adalah, kalau korang adalah daripada Note 20 Ultra, berbalakan korang upgrade pada S21 Ultra ni, since sekarang ia pun dah support untuk S Pen. Sebab apa? Bagi aku Note 20 Ultra masih lagi sebuah peranti yang bagus. Dari segi incremental upgrade tu tak banyak sangat beza. Dan S Pen function yang ada pada Note sendiri lebih banyak functionality-nya berbanding dengan S21 Ultra ini. So guys, sampai sini saja video kali ni. Kalau korang suka video-video first impression yang nampak lebih detail macam ni, korang boleh keep support me dengan tekan butang subscribe ke bawah, butang loceng ke sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.